Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, habislah kali ini sekali lagi nama bekas Perdana Menteri. Kali ini bukan Najib Razak, bukan Muhyiddin Yassin, tetapi sekali lagi bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekali lagi, satu lagi kenyataan mengejutkan di mana Tun Mahathir disaman lagi. Dan satu lagi saya boleh katakan mungkin ini rahsia 23 tahun yang lepas bocor lagi. Di mana dalam sebuah artikel mengesahkan, artikel dari Sinar Harian, ahli perniagaan saman Tun Mahathir. Kerajaan, isu saham Renong. Seorang ahli perniagaan, Tan Sri Halim Saad, memfailkan saman terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 2 pihak lain bagi menuntut pampasan berhubung kerugian dialaminya selepas pengambil alihan saham Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM oleh kerajaan hampir 23 tahun lepas. Adakah di sini kita boleh katakan Mahathir sudah tiada lagi harapan? Ada yang kata Mahathir sudah tiada lagi harapan. Hari ini pun beliau bukan lagi ahli parlimen, bahkan bukan lagi adun, tidak memegang mana-mana jawatan politik di dalam parti, tapi beliau sekarang adalah penaja untuk proklamasi Melayu. Tapi saudara-saudara, ada yang kata Mahathir sudah tiada. Bukan sudah tiada, sudah pergi ataupun sudah meninggalkan kita, tetapi sudah tiada lagi jawatan sebagai ahli parlimen. Ditambahlah pula dengan saman yang baru ini. Dalam artikel ini, saman itu difailkan Halim selaku plaintiff menerusi Tetuan Malik Imtiaz Sarwar di Mahkamah Tinggi pada 2 Ogos lalu dengan menamakan Dr. Mahathir, bekas Menteri Kewangan II, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, dan kerajaan sebagai defendant. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Halim yang merupakan bekas pengerusi eksekutif dan pengarah Renong mendakwa beliau berniat untuk membuat tawaran am bagi menswastakan UEM sebagai anak syarikat Renong. Dengan pelaksanaan itu membolehkan plaintiff memperoleh kawasan serta milikan penuh ke atas UEM. Namun saya diarahkan oleh Dr. Mahathir dan Tan Sri Nur Muhammad supaya tidak meneruskan tawaran am itu kerana kerajaan ingin mengambil semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, yaitu Hazana Nasional Berhad ataupun pihak yang akan dicalonkan oleh Hazana. Saya juga diarahkan agar keluar daripada UEM dan Renong sebagai pemegang saham dan juga pengarah termasuk anak-anak syarikat 2 syarikat itu. Ini mewajibkan saya untuk menyerahkan kawasan ke atas Renong dan UEM kepada kerajaan dan selanjutnya melupuskan saham Renong milik saya dengan kerugian. Dakwanya dalam pernyataan tuntutan itu. Halim mendakwa Hazana telah memperoleh keseluruhan saham UEM melalui anak syarikatnya, Dana Saham Sendirian Berhad, sekaligus memperoleh kawasan terhadap UEM yang ketika itu memiliki 32.6% saham Renong. Plaintiff turut mendakwa perancangan kerajaan untuk mengambil alih UEM dan akhirnya diswastakan tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan. Oleh itu, Halim antaranya memohon deklarasi dan pampasan berhubung pengambilan saham secara paksa oleh kerajaan bagi tempoh antara Julai dan Oktober 2001. Pada 2013 juga Halim memfailkan tuntutan saman RM1.8 bilion terhadap kerajaan, Hazana dan Nur Muhammad selepas mendakwa beliau ditipu. Bagaimanapun saman itu ditolak Mahkamah Tinggi dan beliau juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan pada 2015. Sekali lagi kejutan baru untuk Tun Mahathir. Ahli perniagaan saman Tun Mahathir, kerajaan isu saham Renong. Ini mungkin kita boleh katakan satu lagi rahsia
kepimpinan Tun Mahathir 23 tahun yang lepas. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos telah menarik perhatian ramai orang. Terutamanya sentimen-sentimen menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan Perdana Menteri hari ini. Ramai pemimpin PN yang mengatakan bahawa pilihan raya negeri di 6 negeri sekiranya dimenangi oleh Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan perpaduan hari ini, menumbangkan Perdana Menteri. Sekali lagi, celah mana yang akan memberi kesan kepada kepimpinan Perdana Menteri di dalam pilihan raya negeri? Dan yakinkah Perikatan Nasional untuk menang 6-0, 5-0 ataupun mungkin 4-2 menang di dalam pilihan raya negeri? Dalam sebuah artikel mengesahkan Perikatan Nasional tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Artikel dari H Metro ataupun My Metro. Adakah di sini sudah tiada lagi harapan Muhyiddin, harapan Hadi Awang, Azmin Ali, Sanusi, Hamzah Zainuddin, Faizal Azumu, ataupun mana-mana kepimpinan Perikatan Nasional ataupun PAS yang seringkali membawa sentimen menjatuhkan kerajaan hari ini? Dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengulangi peringatan kepada Perikatan Nasional bahawa gabungan itu tidak boleh membentuk kerajaan walaupun menang pada PRN. Beliau berkata, kerajaan perpaduan kini mempunyai seramai 148 ahli parlimen dan kalau mereka lompat parti, kerusi mereka akan kosong. Begitu juga ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Semuanya terikat kepada akta anti lompat parti. PN tidak boleh membentuk kerajaan pusat dengan adanya akaun bersumpah kalau ini pun tidak difahami oleh seorang presiden sebuah parti, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tan Sri Abdul Hadi Awang juga sebelum ini membuat kenyataan sedemikian berkaitan dengan status kerajaan perpaduan, status Perdana Menteri. Sepatutnya Abdul Hadi memahami perkara yang boleh membentuk kerajaan secara demokratik. Dan saya harap apa yang berlaku di negeri-negeri ini memang tidak akan pernah berubah kedudukan kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media di program Pemimpin Bersama Masyarakat di Kampung Nelayan. Terdahulu, Presiden PAS sekali lagi mendakwa kemenangan PN dalam 6 negeri pada PRN 12 Ogos ini akan membolehkan berlaku perubahan dalam kerajaan pusat dipimpin Perdana Menteri. Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi PN berkata, dakwaan itu berdasarkan terdapat sokongan daripada ahli parlimen di dalam parti gabungan kerajaan perpaduan termasuk dari Sabah dan Sarawak yang akan menyokong PN jika gabungan memenangi PRN. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, kini kerajaan perpaduan ada 148 ahli parlimen dan kerusi di Pulai Johor kosong selepas Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. InsyaAllah akan ada pilihan raya kecil dan kita akan memperkenalkan calonnya. Nah, tuan-tuan dan puan semua, Hadi Awang juga membuat kenyataan bahawa PRN 6 negeri keputusan sekiranya PN menang
ini akan mengubah kedudukan kerajaan pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah di sini, seperti yang dinyatakan dalam artikel syahbudin.com juga, jangan mimpi Anwar tumbang bulan Ogos. Adakah di sini mereka hanya mereka-reka cerita supaya pengundi tetap yakin bahkan mereka sudah kalah pada PRU15 yang lepas. Dan kali ini pula untuk PRN mereka masih seolah-olah ingin menggugat kedudukan Perdana Menteri. Akhirnya saudara-saudara, hakikatnya Muhyiddin sudah tiada, Hadi Awang sudah tiada lagi harapan setakat ini untuk membentuk kerajaan pusat. Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini, PN tidak boleh bentuk kerajaan pusat. Saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.